Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita mulakan kuliah kita dengan menjawab soalan tutorial berkenaan dengan piston pump. Kita akan masuk kepada tutorial nombor 3. So example 3, a single acting reciprocating pump has the following data: stroke 300 mm, piston diameter 125 mm, suction pipe diameter 5 suction pipe ini suction pipe length so awak tukarlah nanti, saya tak sempat nak tukar. Okay, suction pipe length 5 meters, suction pipe diameter 75 millimeters, suction head 3 meters, atmospheric head 10.23 ABS, safe minimum pressure head 2 meter ABS. What is the maximum speed at which it can be run without causing separation during suction stroke? So apa yang dimaksudkan dengan separation di sini ialah, yang paling mudah separation membawa maksud air tidak memenuhi keseluruhan pipe ataupun keseluruhan piston. Okay, secara applicationnya kita boleh lihat kalau ada picagari, kalau awak sedut air dengan cepat, kita dapati bahawa ada bubble yang masuk. Kerana apa? Secara general kita boleh memberi alasan bahawa air berat. Ketumpatan air ialah 1000 kg per meter padu. Jadi maksudnya kalau kita tarik dengan cepat, suction yang dibuat di kawasan piston tidak mampu untuk menarik air ke atas. So apa yang berlaku, kita kata akan terjadilah vacuum, dan ataupun kita kata akan ada, sebab dalam piston kita kata menyebabkan udara yang lebih senang untuk disedut masuk. Okey, oleh itu jadilah bubble dalam piston. So bubble itu dikenali sebagai salah satu fenomena separation. Maksudnya sepatutnya secara ideal air akan memenuhi piston ataupun air akan memenuhi pipe, tetapi dia separate, terpisah dengan bubble, dengan udara. Kerana apa? Kerana kita tarik terlalu laju. Oleh itu dalam soalan ini kita perlu mengira apakah maximum speed yang kita boleh apply pada piston pump supaya tidak berlaku separation. Okay. Dan diberi di dalam soalan bahawa safe minimum pressure. So maksudnya safe minimum pressure ni ialah pressure head yang kita boleh buat di dalam piston supaya segalanya okey. Okay, maksudnya nilai inilah yang akan kita gunakan untuk mengira separation. Okey, so kita bermula dengan pengiraan pressure head. Okey, so rumus untuk mengira pressure head di dalam piston ialah atmospheric head kita tolakkan dengan suction head dan kita tolakkan dengan acceleration at suction. So kenapa kita kena tolak? Kerana di dalam piston untuk kita sedut air ke atas, kita perlu memastikan bahawa tekanan di dalam piston mestilah lebih rendah daripada atmospheric pressure. Jadi contohnya kalau kita ada pipe, kita ada tangki air di sini, dan tangki air ini kita sedut di dalam piston pump. Okay. Awak pun dah belajar bahawa di sini tekanan atmosfera akan menekan. Oleh itu, sekiranya tekanan di sini lebih tinggi daripada atmosferik, oleh itu dia ada tendensi untuk menolak keluar. Jadi apa yang kita kena buat? Kita jadikan kawasan ini, kita kata vacuum, lebih rendah daripada atmospheric pressure, menyebabkan atmospheric pressure akan menjadi lebih besar daripada tekanan di dalam. Oleh itu atmospheric pressure by right membantu menekan air untuk air naik ke dalam piston. Okay. Itu sebab kita kata untuk mengira apakah pressure head pada suction, jadi kalau awak tengok equation di sini, dia tulis S. So maksudnya atmospheric pressure ditolakkan dengan suction head, ditolakkan acceleration at suction. Jadi maksudnya kalau kita ada tangki di sini, kita sambungkan dengan piston pump. Okay. Jadi vacuum yang kita buat di sini perlulah pertama berupaya untuk overcome ketinggian ini. Okay. Jadi ketinggian ini ketinggian apa? Ketinggian ini adalah suction
head. Dan kita juga kena overcome acceleration yang berlaku di dalam piston, kerana berlaku perubahan velocity apabila piston menarik. Oleh itu kita kena overcome ataupun melawan acceleration head yang berlaku. Oleh itu untuk mencari pressure head adalah atmospheric head ditolakkan dengan suction head dan ditolakkan dengan acceleration of suction. Okay, jadi equation masing-masing ini telah kita bincangkan pada sesi kuliah dan juga penyelesaian yang lepas. Oleh itu, atmospheric pressure selalunya diberi dalam soalan. So di sini diberi 10.23 meter. Suction head kita boleh kira dengan ketinggian pipe ini. Dan acceleration at suction kita boleh kira berdasarkan rumus ini. Okey, so kemudian kita kata di dalam suction penentuan tekanan adalah penting ketika beginning. Maknanya ketika mula kita ingin menarik air tersebut, kita perlu menyediakan tekanan yang bersesuaian. Maksudnya kita perlu menyediakan keadaan vacuum yang bersesuaian. Oleh itu di dalam soalan ini memadai untuk kita mengira di dalam keadaan beginning. So dalam beginning kita dapati bahawa theta kita anggap kosong, oleh itu omega t sama dengan kosong dan ia akan membawa nilai cos omega t menjadi 1. Oleh itu acceleration head at suction equation dia adalah seperti ini. Kita masukkan semua nilai dan awak kena ingat bahawa di sini adalah nilai omega. So saya harap awak dapat ingat U sama dengan R omega sama juga dengan pi dn over 60. Okay, kat sini ada R, di sini ada D, diameter. Oleh itu kita ubah pi 2R N over 60. Oleh itu kita boleh tulis omega sama dengan, kita potong nilai R. So jadi kita kata 2R, kita potong. So jadi kita tinggal 2 pi N over 60. Okay, oleh itu kita masukkan 2 pi N over 60 pada equation ini. Oleh itu kita selesaikan, kita masih lagi ada unknown iaitu N di sini. So kita biarkan. Kemudian apa yang kita buat, pressure head tersebut kita equalizekan, kita samakan dengan 2 meter. So 2 meter ni datangnya dari mana? Datangnya daripada kenyataan ini. Maknanya safe minimum pressure head 2 meters. Membawa maksud kalau nak selamat tanpa berlaku sebarang separation, oleh itu kita kena pastikan bahawa tekanan paling rendah kan saya cakap kita nak create vacuum. So maknanya kita boleh rendahkan lagi. Tetapi paling rendah kita kata kita kena create dalam 2 meter. Okay, so jadi kita masukkan 2 meter. Okay, masukkan dalam 2 meter. So jadi kita boleh kira nilai N, kita dapat nilai N 47.38. Selalunya kita akan bundarkan kepada satu nilai ke hadapan. Oleh itu 47.3 kita bundarkanlah kepada 48 RPM. Okay, untuk RPM selalunya orang akan tendensi untuk besarkan sedikit. Kenapa? Kalau kita 47.38, kita pendekkan jadi 47, selalunya akan berlaku clock. Maksudnya dia yang sebenar lebih panjang, lebih laju daripada 47, tapi kita beri dalam keadaan dia yang lebih sempit 47, jadi dia senang nak stuck nanti. Frekuensi dia dikecilkan, jadi tolerance dia tak ada. So selalunya orang akan letak 48 supaya dia ada tolerance yang mencukupi untuk dia terus continue sepanjang perjalanan. Okey, kemudian kita pergi kepada example 4. A single cylinder double acting reciprocating pump has a piston diameter of 300 mm and stroke length 400 mm. When the pump runs at 45 RPM, it discharges 0.039 meter cube per second under a total head of 15 meters. What will be the volumetric efficiency, work done per second and power required if the mechanical efficiency of the pump is 75%. So di sini kita diminta untuk mengira
untuk piston pump single cylinder, double acting, dan diberi diameter piston 300 mm, stroke 400 mm, kemudian RPM 45 dan diberi nilai Q sebanyak 0.039 dan total head of 15 meters. So total head membawa maksud ketinggian air yang dibawa. Maknanya daripada permukaan inlet ke permukaan outlet tingginya adalah 15 meter. Jadi kita perlu mengira volumetric efficiency, work dan juga power, dan diberi juga nilai mechanical efficiency adalah 75%. So di sini kita saya harap awak dapat faham, di dalam piston pump dia tidak ada manometric efficiency, dia akan ada volumetric efficiency kerana performance sebuah piston pump ditentukan dengan berapa banyak isi padu yang boleh disedut oleh piston pump tersebut. Kerana piston pump adalah positive displacement, kita telah belajar di peringkat awal bahawa positive displacement ni dia boleh angkat air lebih tinggi daripada centrifugal pump. Oleh itu ketinggian air bukanlah satu masalah kepada piston pump. Tetapi yang menjadi masalah kepada piston pump ialah sejauh mana piston pump tersebut boleh menyedut volume yang diperlukan. Okay, so kita kata kita mengira volumetric efficiency. So volumetric efficiency, idea asas dia adalah out over in. Okay, oleh itu kalau volumetric dia lebih kepada isi padu ataupun kadar alir. Oleh itu kita boleh mengira volumetric efficiency ialah flow rate for actual dibahagikan dengan flow rate for theory. So jadi diberi dalam soalan piston pump yang kita ada ialah double acting, oleh itu theoretical flow rate adalah sama dengan ini, 2ALN over 60. So kalau kita masukkan nilai, kita dapati bahawa ia sekitar 0.042417 meter padu per second. So ini adalah nilai theoretical, tetapi secara aktualnya adalah 0.039. Oleh itu kita boleh mengira volumetric efficiency sebagai 91.94%. Okay, seterusnya kita perlu mengira power. Okay, rumus power untuk piston pump sama seperti centrifugal pump, iaitu rho GQH. So kita masukkan nilai memadai untuk awak ambil nilai density of water, rho di sini, sebagai 1000 kg per meter padu, gravity, dan ini adalah kadar air actual yang berlaku, dan ini adalah ketinggian air yang diangkat oleh pump. Oleh itu power yang dihasilkan oleh pump tersebut adalah 5.739 kW. Kemudian kita diminta untuk mengira apakah power required. So power required ni membawa maksud apakah power yang perlu kita supply kepada pump supaya pump boleh menghasilkan 5.739 kW sekaligus boleh mengangkat 15 meter air. So jadi kita perlu ingat bahawa sesuatu pump itu dia dipengaruhi oleh efisiensi ataupun efisiensi lah, maknanya kekuatan teori dan actual yang berlaku di dalam pump. So jadi di dalam soalan ini dikatakan pump tersebut mempunyai mechanical efficiency 75%. Jadi rumus efisiensi ialah 0.75 power out dibahagikan dengan power in. So power out adalah sama dengan nilai ini. So kita masukkan 5.739. So power in kita bawa ke sebelah. So kita bahagikan dengan 0.75, kita dapat power out sama dengan 7.652 kW. Membawa maksud kalau kita ada tangki di sini adalah piston pump kita. Okay, so kemudian dia disambung kepada AC/DC. Okay, maknanya alternate current ataupun direct current. So jadi kita kena supply 7.6 kW, 652 kW. Okay, kerana apa? Kerana ada berlaku kehilangan kehilangan tenaga daripada piston pump. Okay, sama ada shaft ini yang
kurang licin atau sebagainya, atau geseran pada permukaan di sini, menyebabkan power yang berkesan untuk menggerakkan pump ini adalah 5.739 kilowatt. Okay. Saya harap perkara ini mungkin awak dah faham ketika kita belajar fleet 1 dan fleet 2. So maksudnya ia masih lagi menggunakan idea yang sama. Cuma di dalam piston pump kita tidak menggunakan velocity triangle. So kita tidak ada velocity triangle, dan juga kita tidak ada Bernoulli equation yang menghubungkan antara inlet dan outlet. Dan seterusnya kita masuk kepada soalan 5. So following details of a single acting single cylinder and reciprocating pumps are given as below. So kita ada LP, maksudnya length of piston 500 mm, length of suction 5 meters, and length of delivery pipe 15 meters. And kemudian kita ada DP, diameter of piston 125 mm, diameter of suction pipe 100, sama juga dengan diameter of delivery pipe. Dan diberi awak H, head of atmospheric pressure 10.2, head of suction 3 meter, dan head of delivery 10 meters. Kemudian diberi F. So yang ini saya harap awak dapat ingat berkenaan dengan major loss yang kita belajar di dalam fluid mechanics 1. So F adalah friction factors for both suction and delivery pipes, dan diberi safe minimum head is 2.4 meters. So neglect slip and calculate. So neglect slip ni membawa maksud bahawa anggaplah efficiency, volumetric efficiency adalah 100%. Kemudian kita perlu mengira apakah maximum permissible speed. So yang ini membawa maksud kita perlu menggerakkan pump ini di dalam had laju yang paling maksimum tetapi tidak berlaku separation. Kedua, energy required to drive the pump if an air vessel is provided on the delivery side very close to the cylinder. Okay, yang ini kita akan lihat bagaimana untuk mengira piston pump yang mempunyai air vessel. So kita dah belajar di dalam kuliah, salah satu kelebihan air vessel ini ialah dia dapat menstabilkan kadar air yang keluar dan dapat mengurangkan geseran. Maksudnya major loss yang berlaku akan kurang kerana aliran air menjadi steady. So jadi kita nak lihat perkara ini. Okay, pertama kita kata total head. Idea asasnya ialah kita tidak boleh melebihi safety head kerana untuk menghalang separation berlaku. So kita boleh tulis rumus seperti yang telah kita selesaikan sebelum ini. Kita kata safety head sama dengan atmospheric pressure ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration head. Dan ini kita boleh mengira acceleration head di dalam keadaan beginning. Oleh itu cos omega t menjadi 1. Kita masukkan rumus kita menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan semua nilai. Kita masih lagi ada satu parameter unknown iaitu RPM. So kemudian kita masukkan safety head di sini sebagai 2.4 dan kita masukkan semua sekali nilai atmospheric pressure, suction head dan juga acceleration head yang telah kita kira. Kita dapati nilai N sama dengan 46.88 RPM. Oleh itu kita bundarkan menjadi 47 RPM. Okey, so kemudian kita mengira power. Okey, power rumus dia adalah rho GQH. Dan kalau awak ingat, di dalam soalan sebelum ini kita telah mengira power menggunakan rumus yang sama rho GQH, tetapi nilai H di sini kita masukkan nilai total head. Okay, jadi dalam soalan yang lepas diberi 15 meter sebagai total head dan nilai itu diberi dalam soalan. Tetapi dalam soalan ini kita perlu mengira sendiri apakah total head yang berada ataupun apakah total head yang berlaku di dalam piston pump untuk soalan ini. Okay, pertama sekali kita kena faham total head tu ialah pengiraan berkenaan dengan apa. Ia adalah pengiraan yang paling asas sekali ialah campuran suction head dan juga delivery head.
Okay. Kemudian kita kata kita kena campur dengan friction at suction dan juga friction at delivery. Yang ini saya rasa pun awak boleh faham. Maksudnya ialah kita ada tangki pada inlet, kita sambungkan pada piston pump kita. Kemudian kita sambungkan kepada satu lagi tangki, outlet. Jadi kita kata kita perlu dapat mengira apakah ketinggian total head di sini bukanlah sekadar daripada gambar rajah ini, point 1 ke point 2. Dia membawa maksud head of pump yang perlu ada supaya kita boleh mengangkat air seperti yang kita tunjukkan. So oleh itu, pertama kita kena overcome ketinggian pada suction. Oleh itu kita ada suction head. Dan kita kena overcome ketinggian pada delivery. So oleh itu kita ada head of delivery. Dan dalam masa yang sama, kita kena overcome friction yang ada dalam pipe suction. So jadi kita kena overcome friction at suction. Dan dalam masa yang sama, kita kena overcome friction pada pipe delivery. Oleh itu kita ada HFD di sini. Okay. So di dalam pengiraan ini, kita dapati bahawa kita tidak ada kedudukan. Maksudnya kita nak kira beginning ke, nak kira at the middle ke, kita kira at the end ke. Kerana kalau saya rasa kalau awak refer balik, awak tengok balik soalan 1 dan 2, kita ada mengira untuk kedudukan in the beginning, middle dan juga end stroke. Okay, tetapi dalam soalan ini kita kata kita nak kira yang mana? Beginning ke, middle ke? Okay, oleh kerana di dalam soalan ini kita menganalisa sebuah pergerakan piston yang continuous, bergerak secara berterusan. Oleh itu, kita tidak perlu mengira for the beginning ke, middle ke, end cycle. Memadai untuk kita mengira friction dengan menggunakan average friction. Oleh itu saya harap awak dapat tengok balik nota. Di dalam nota diberikan nilai rumus untuk mengira average friction pada suction dan juga average friction pada delivery. So kita akan menggunakan rumus ini. Okay. So rumus dia adalah 2/3 FL/D 1/2G A bahagi AS R omega. So A di sini adalah AP. Maknanya cross sectional area for piston. Jadi kita masukkan semua sekali, kita dapati bahawa friction at suction adalah 1.25 meter. So maknanya sekarang kita dah boleh mengira suction dah tahu, delivery dah tahu, friction at suction dah tahu, kita perlu mengira nilai suction at delivery. Okey, sekarang masalahnya ialah air vessel terletak pada delivery side. Okey, jadi maksudnya kita ada suction, kita ada piston pump, so and then kita sambung kepada delivery pipe. So di sini kita kata ada air vessel. So a vessel. Kita ada air vessel. So jadi apa yang first idea ataupun knowledge yang awak kena faham berkenaan dengan air vessel di sini. Oleh kerana air vessel ada di sini, membawa maksud air vessel telah menstabilkan aliran bermula daripada air vessel sampailah ke outlet. So maknanya di dalam perjalanan pipe ni, okay, air akan bergerak secara steady. So air bergerak secara steady ni membawa maksud apa? Yang paling mudah, awak anggaplah aliran air akan sama sahaja sepanjang masa. Saya dah ceritakan, air vessel akan memainkan peranan, dia akan top up kuantiti air yang tak ada. Kerana kalau awak ingat semula di dalam nota yang terdahulu, di dalam piston pump kita kata kalau buat rumus kadar alir dan juga time di sini, kita dapati bahawa kadar alir dia akan meningkat dan turun. Okay, dia sepatutnya terbalik, daripada bawah. Kita suction, kita sedut, baru ada kadar alir. Okay, so maknanya kalau panjang ini, kita sedut, baru ada kadar alir. Kita sedut lagi, baru ada kadar alir. So jadi, kalau ada air vessel, so dia akan top up ni semua. Dia akan seolah-olah menjadi,
satu garis lurus. Oleh itu, kerana aliran air selepas air vessel di sini telah menjadi steady, okey, oleh itu kita perlu mengira pengiraan losses di sini seperti losses in pipe flow. So, apa itu losses in pipe flow? Pipe flow, ia adalah major loss yang awak kira di dalam fluid mekanik 1. So, jadi maksudnya kita kena mengira HFD tu, maksudnya losses at delivery site, sama dengan rumus yang kita gunakan di dalam fluid mechanics 1, iaitu F L over D V square over 2G. So V di sini adalah had laju air di dalam delivery pipe. Okey, oleh itu kita perlu untuk mendapatkan apakah had laju di dalam delivery pipe tersebut. Jadi apa first yang kita kena buat, kita kira kadar alih. Q sama dengan ALN over 60. So kita dapat 0.004. Kemudian daripada Q sama dengan AV, kita boleh mengira V. So di sini saya tulis sebagai UD. Maksudnya had laju untuk delivery pipe sama dengan kadar alih dibahagikan dengan cross-sectional area of delivery pipe. So jadi ini adalah kadar alih yang kita dapat di sini dibahagikan dengan cross-sectional pipe. So kita dapat 0.61 meter per second. Oleh itu kita boleh anggap had laju air yang bergerak di dalam delivery pipe adalah sentiasa 0.61 meter per second. So daripada piston ni ke air vessel kita tak kira, sebab apa? Sebab di dalam ayat dia mengatakan bahawa anggap bahawa kedudukan air vessel very close to piston. So maknanya kita anggaplah jarak tersebut insignificant untuk kita membuat pengiraan. Kemudian kita boleh teruskan pengiraan. Okey, oleh itu kita boleh mengira losses pada delivery pipe seperti yang kita pernah mengira pada fluid mechanic 1, F L over D V square over 2G. Kita masukkan nilai, kita dapat 0.0569. Kemudian kita boleh mengira total head menjadi 14.3069 meter. So kita masukkan nilai total head ke dalam rumus power, kita boleh dapat nilai power adalah 673 watt. So di sini saya harap awak boleh nampak, walaupun suction pipe jaraknya pendek, tetapi ia menghasilkan friction 1.25. Tetapi delivery pipe walaupun panjang, kita kata dia menghasilkan nilai friction yang rendah. So ini adalah salah satu advantage kita letak air vessel di dalam piston pump kita, kerana pertama dia akan steadykan flow rate, dan yang kedua dia akan merendahkan friction. So maknanya merendahkan friction bermaksud kita boleh menggunakan tenaga dengan lebih cekap. Okey, kita pergi kepada example 06. Example 6. A single acting, single cylinder positive displacement pump is used to drain an excavation. The pump has a bore of 150 millimeters and a stroke of 400. The suction and discharge pipe are both of 50 millimeters diameter. The suction pipe being 2 meters long and the discharge is 6 meters above the level of water excavation. The suction lift to the pump is 1.5 while the discharge is 6 meters above the level of the water surface in the excavation. In the absence of any chamber on either pump suction or discharge, calculate for A and B the absolute pressure head in the cylinder at the start and at the middle of each stroke. If the pump drive is at 0.2 revolution per second, A may be assumed to be a simple harmonic. Also determine the maximum pump speed if separation is to be avoided on the piston face. Assume a friction factor of 0.01 for both pipe, a pump slip of 4% and atmospheric pressure of 10.3 meters of water.
and a vapor pressure of 2.4 meters. So kat sini dia beri hint awak berkenaan, saya nak terangkan berkenaan dengan vapor pressure. Kerana awak pun dah boleh nampak bahawa dia soalan dia, determine the maximum pump speed if separation is to be avoided. So maknanya kita nak kira had laju yang paling maksimum kita boleh install pada piston pump ni tanpa berlakunya separation. Tetapi awak tak nampak perkataan safety head dan sebagainya, tetapi ia yang sebenar reflect untuk keadaan ini. Maknanya fluid vapor pressure. Okay. So untuk fluid vapor pressure ni maksudnya ialah, so anda kata kalau kita ada piston di sini, so kalau kita tarik piston dengan cepat, kita dapati bahawa air mungkin akan masuk sikit aja macam ini. Okay. So kalau air masuk sikit sahaja, kita kata dekat kawasan ini akan ada vacuum. So apa yang berlaku di sini, kita kata air akan termeluap. So ada molekul air yang akan vaporize pada kawasan vacuum. So tekanan inilah yang dimaksudkan sebagai fluid vapor pressure. So maknanya fluid vapor pressure adalah 2.4 meter. So jadi reflectnya, so kita gunakan idea 2.4 meter untuk digunakan dalam pengiraan kita. So sekarang ni di dalam soalan ini dia beri awak bukan RPM, dia beri awak revolution per second. So maknanya awak kena alert pengiraan awak, mungkin awak tak perlu untuk darab 60 atau untuk bahagi 60 kerana unit telah diberi khusus di dalam second. Dan dimaksudkan dengan simple harmonic di sini ialah kita kata graf untuk kadar alih akan cantik menjadi seperti sinusoidal. So maknanya dia simple harmonic lah. Dia sedut perlahan-lahan, dia keluarkan pun perlahan-lahan. So maksudnya macam itulah dia menjadi dalam keadaan graf yang sinusoidal pattern. Okay, so ini gambar rajah berkenaan dengan soalan tersebut. Maksudnya kita ada stroke 400, diameter 150, panjang untuk suction pipe adalah 2 meter dan discharge adalah 15 meter. Suction head 1.5 meter dan total head adalah 6 meter. So di sini awak kena faham bahawa delivery head adalah nilai ini sahaja, oleh itu jarak ini adalah sama dengan 4.5 meter. Okay, so maknanya awak jangan terkeliru apabila menjawab soalan nanti. Okey, sekarang ni kita perlu mengira apakah untuk mengira absolute head di dalam silinder. Okey, tetapi untuk kita perlu mengira untuk suction dan delivery. So kita mengira untuk suction dulu. So general equation dia adalah seperti ini. So kita kata absolute head sama juga dengan atmospheric head ditolakkan dengan suction, ditolakkan dengan acceleration dan ditolakkan dengan friction. So sebelum ini kita ada juga equation untuk mengira absolute head, tetapi saya tak masukkan nilai friction kerana dalam soalan tersebut kita kata kita belajar part by part. So maknanya pada soalan yang awal tadi saya neglect, saya anggap bahawa friction is totally zero. Oleh itu nilai friction kita tidak kira. Oleh itu bila kita dah masuk dalam contoh yang lain yang melibatkan pengiraan losses dan sebagainya, so awak kena ingat bahawa absolute head pada piston, okay, kita perlu mengambil kira nilai friction. So kemudian kita kata apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic, saya dah terangkan tadi, bentuknya adalah sinusoidal, oleh itu memadai untuk kita mengira bahawa U adalah R omega sin omega T. Saya dah terangkan dalam kuliah yang pertama bagaimana kita membuat equation untuk acceleration head dan sebagainya. Dan nilai R di sini adalah jejari. Okey, jejari di sini adalah sama dengan half stroke length. So jadi saya rasa awak faham. Kita ada piston. So kita disambungkan dengan crank shaft di sini. So oleh itu kita kata panjang ini sama juga dengan panjang piston bergerak ke depan dan ke belakang. Oleh itu radius di sini sama juga dengan stroke dibahagikan dengan 2.
So di dalam suction dan juga di dalam delivery, kita kata kita ada 3 tempat. So maknanya ada dalam keadaan start, dalam keadaan beginning maksudnya, middle stage dan juga end of suction. Oleh itu kita kena mengira kesemuanya sekali. So ini adalah rumus untuk acceleration head. So untuk start, middle dan juga end, awak kena faham untuk mengisi nilai cos omega T. So di dalam start, omega T sama dengan kosong, tetapi cos omega T akan menjadi 1. Saya harap awak dapat alert perkara ini. Oleh itu, kita boleh mengira nilai head of acceleration sama dengan 0.579. So kemudian untuk friction suction, so ini adalah rumusnya. Okay, so di sini kita tidak boleh menggunakan rumus 2/3. Kerana apa? Kerana di sini very specific, kita kena mengira nilai sesuatu perkara, sesuatu item dalam kedudukan beginning. Oleh itu kita kena menggunakan rumus friction untuk kita mengira dalam keadaan at starting point, at the beginning. So ini adalah rumusnya dan kita boleh masukkan nilai. Cuma di sini jika omega T sama dengan kosong, sin omega T juga akan menjadi kosong. Oleh itu nilai friction akan sama dengan kosong. So jadi saya harap awak dapat alert, tidak semestinya omega T sama dengan kosong, nilai akan menjadi sifar. So kita dah kira semua, kita boleh masukkan atmospheric head 10.3, suction 1.5. So suction di sini adalah sebenarnya ketinggian, kedudukan inlet level hinggalah kepada center point of piston pump. So jadi kita masukkan 1.5, acceleration head kita kira friction head pada beginning, kita kata masih lagi kosong. Oleh itu kita dapat 8.221 meter of water. So apa maksud 8.221 meter of water? Kita mahu maksud bahawa tekanan di situ, absolute head, maksudnya pressure pada piston, pada beginning of suction adalah tekanannya sama dengan 8.221, bukan tekanan, maknanya pressure head sama dengan 8.221. So kalau andai kata ditanya, itu pressure head. So kalau pressure macam mana? Pressure membawa maksud unit mesti dalam Pascal. Oleh itu awak convertkan sahaja kerana diberi in term of water. Jadi awak kira raw water G dan H water. Masukkan nilai H 8.221 meter. So itulah awak dapat nilai pressure pada piston. Cuma awak kena faham calculation itu awak, maknanya calculation untuk pressure awak buat berdasarkan absolute pressure. Oleh itu awak kena letak ABS. Kerana apa? Kerana atmospheric pressure kat sini kita beri nilai 10.3. Okay, so maknanya awak kena faham pengiraan pressure, gauge pressure dan juga absolute pressure. So ini adalah pengiraan tetapi di dalam nilai absolute pressure. Okay, so kemudian kita mengira untuk suction stroke. Okay, tetapi di dalam keadaan end of suction. So sama juga pada end of suction, WT omega T sama dengan pi. So yang ni saya harap awak dapat faham. Kita ada rotational device kat sini. So di sini kosong darjah. So apabila dia tarik piston ke belakang, so maknanya dia bergerak ke atas, ke atas, ke atas dan akhirnya dia duduk di sini. Oleh itu kita anggaplah ia telah bergerak sebanyak 180 darjah atau sama juga dengan pi. So jadi kita omega T sama dengan pi. Oleh itu cos omega T sama dengan negatif 1. Kita dapat acceleration head sama dengan negatif 0.579 dan frictional kita dapat kosong. Oleh itu pengiraan kita sekaligus kita ada atmospheric, suction, acceleration head dan juga friction. Kita masukkan nilai, kita boleh dapat nilai H di sini sama dengan 9.379 meter. So jadi kalau awak tengok jawapan di sini, tadi kita dapat 8 lebih, then pada N kita dapat 9 lebih. So apa maksud 9 lebih? Kerana apa? Pressure daripada absolute semakin jadi besar. Kenapa dia menjadi besar? Kerana air telah masuk di dalam piston. Oleh itu vacuum telah semakin berkurang dan dia
menuju ke arah atmospheric, sama nilai dengan atmospheric pressure. Okey, so kemudian kita boleh mengira di dalam mid suction. Kita tahu atmospheric 10.3, suction head 1.5 dan acceleration kita boleh kira dengan rumus ini. So di dalam mid kita mengatakan omega T sama dengan pi per 2 oleh itu cos omega T sama dengan 0. So acceleration head sama dengan 0. So kemudian kita kata ini adalah rumus untuk friction. So dalam mid stroke omega T sama dengan pi per 2, 90 darjah. Sin omega T sama dengan 1 oleh itu nilai ini tidak akan jadi 0. Kita boleh mengira dan kita akan dapat ia sama dengan 0.104 meter. So apa yang boleh kita buat? Kita tolakkan atmospheric pressure dengan suction head, acceleration dan friction dan kita boleh dapat 8.696 meter. Jadi kalau awak tengok kat sini, awak dapati bahawa pressure-nya semakin membesar. Mula kita ada vacuum, maknanya pressure at absolute 8 meter. Kemudian pada middle kita ada 8.6 dan juga pada akhir kita ada 9.3. Okey, itu untuk suction. Kita telah buat beberapa kali mengira absolute head pada suction. Sekarang ini adalah kali pertama kita akan mengira absolute head di dalam discharge. Okay, so absolute head di dalam discharge, pengiraan dia sama. Ia adalah sama tu maksudnya in term of parameter yang perlu kita kira adalah sama, tetapi kita tidak tolak dia, kita perlu tambah. Jadi rumus menjadi absolute head pada discharge adalah atmospheric pressure campur delivery head campur acceleration at delivery and campur friction head at delivery. Kenapa kita kena campur? Kita ada piston di sini dan kita ada pipe naik ke atas untuk bawa ke tangki outlet. Oleh itu, kita kena, kalau kita create suction juga ataupun kita create vacuum ketika kita menolak air ini ke atas, maksudnya air tidak boleh naik ke atas tetapi air yang di bahagian atas akan disedut masuk. Kerana apa? Di sini adalah PATM. Jadi, kita nak angkat air ni, kita kata kita kena tolak air ni masuk ke dalam ini, for sure kita kena tolak level air ni untuk menjadi lebih tinggi lagi. Jadi, secara logiknya kita perlu menolak supaya kekuatan kita lebih kuat daripada atmospheric pressure. Oleh itu, sebab itulah kita tambah dengan semua parameter yang kita ada. Okay, so kemudian dalam masa yang sama, kita juga perlu overcome friction ketinggian ini. So, untuk overcome ketinggian ini, kita perlu tambahkan dengan head of delivery. Dalam masa yang sama, kita kena tambahkan friction di dalam pipe tersebut kerana kita perlu overcome friction tersebut. So kita tambahkan head of friction dan acceleration yang berlaku di dalam piston juga kita perlu mengambil kira. Oleh itu kita tambahkan dengan head of acceleration at delivery. So rumus pengiraan masih sama, cuma kita perlu tambahkan di dalam semua sekali parameter ini. Okay, so kita kira cylinder head at start of discharge stroke. So maknanya kita start tetapi di dalam discharge. So kita ada atmospheric pressure 10.3. So delivery head yang saya katakan awak kena faham ia adalah daripada center line piston pump ke surface outlet. So ada 4.5 meter. Ini adalah rumus untuk acceleration at delivery. So saya harap awak pun dapat alert. Kita masukkan at start omega T sama dengan 0, cos omega T menjadi 1 dan kita boleh mengira acceleration head at delivery adalah 4.347 meter. So untuk friction delivery nilai dia adalah 0. Oleh itu friction at delivery adalah 0 at start. Oleh itu kita boleh mengira absolute head adalah 10.3
campur 4.5, campur 4.347 dan campurkan dengan kosong, kita dapat 19.147 meter. So, kemudian kita boleh mengira perkara yang sama untuk at the end of discharge. So, saya harap awak boleh mengira yang ini. Dia angkanya hanya bertukar menjadi negatif. Oleh itu, kalau kita mengira pada end of discharge, dia menjadi 10.453 meter. So, ini adalah 19 meter at the beginning. So, at the end, 10.45 meter. So, and then at the mid-charge, mid-discharge stroke, kita boleh mengira friction kerana nilai omega, sin omega menjadi 1. Oleh itu kita mendapat 0.721 meter. Dan akhir sekali kalau kita kira semua sekali, kita boleh dapat head at mid discharge stroke adalah 15.521 meter. Jadi kalau awak tengok perubahan di sini, kita kata mula-mula dia besar 19 meter. Kemudian berakhir dengan 10, di tengah-tengahnya adalah 15. So jadi awak boleh imagine ketika dia mula nak menolak air itu, tekanan adalah begitu tinggi. So apabila dia dah overcome friction and sebagainya, dan di hujung itu maksudnya air telah sampai ke delivery point, oleh itu tekanan akan kembali akan berkurang sedikit. Okay, so kemudian kita mengira separation is defined as the production of vapor in the cylinder on pump suction. So this requires the pump, the absolute pump pressure to fall to 2.4 meter ABS. So jadi kita kata the minimum pressure occurs at the start of the suction stroke. Okay, so jadi yang ini kita mengira di dalam keadaan start. So rumus dia di dalam suction, awak kena ingat kita kena tolak semua. Okay, so kemudian kita equalizekan dengan 2.4. Saya rasa awak dah boleh nampak pengiraan dia sama dengan pengiraan sebelum ini. Dan kita akan biarkan apa nilai dalam bentuk omega, kerana omega adalah radian. Okay, unit untuk omega adalah radian per second. So jadi setelah kita kira, kita boleh selesaikan, kita boleh dapat omega kuasa 2 sama dengan 17.44. So, ia sama juga dengan kalau kita selesaikan, omega sama dengan 14.176 radian per second. So, ini adalah contoh untuk convert radian per second kepada revolution per second. So, maknanya kita bahagikan dengan nilai 2 pi. So, jadi kita bahagikan dengan 2 pi, kita dapat revolution per second. So, 0.66454 revolution per second. So, kita darabkan dengan 60 saat, so kita boleh dapat 39.87 revolution per second, and then dia sama juga dengan 40 RPM. Okay, so boleh So yang ini saya harap dapat alert pertukaran unit, kerana kadang-kala kita menggunakan radian per second, so kadang-kala kita menggunakan rotation per minute, so kadang-kala kita menggunakan rotation per second. Okay, so kita habiskan untuk example 7 ni. So di dalam example 7 adalah contoh akhir di dalam tajuk piston pump. A single acting, single cylinder, positive displacement pump driven at 0.4 revolution per second has a bore of 200 millimeters and a stroke of 500 millimeters. The suction and discharge pipe are both 100 millimeter in diameter. The suction leaf is 0.4 meter and the suction pipe is 3 meter long. The water is discharged at point 20 meter above the pump level and by means of pipe 200 meters long fitted with a large air chamber 20 meters from the pump. Calculate the absolute pump cylinder pressure at start, end and mid-stroke times for both suction and discharge, assuming no slip at the pump, and a friction factor of 0.008 for both pipe. So ini friction factors ni adalah F yang kita belajar di dalam fluid mechanics 1. Take atmospheric pressure as 10.3 meters. Okay, untuk soalan 7 sama sahaja, pengiraan dia seperti soalan 6. Maknanya kita kena mengira di dalam keadaan suction at the end, mid dan juga end stroke. Tetapi di dalam delivery,
dia beri kita satu keadaan di mana air chamber ada, dan air chamber tu bukanlah close to the piston, close to the piston, tetapi air chamber berada 20 meter selepas delivery. Maksudnya kalau kita lihat gambar rajah, ia adalah seperti ini. So kita ada piston pump dan 20 meter daripada piston pump barulah air chamber ada. Oleh itu, air di sini kita kata discharge pipe adalah 200 meter. 20 meter tiada air chamber dan 180 lagi akan mengalami efek air chamber. So jadi apa yang awak kena faham di sini ialah air di dalam 20 meter ini, air yang di sini kita kata tidak steady. Dia akan fluctuate berdasarkan pergerakan piston. Tetapi untuk air yang di sini, untuk air yang di sini kita kata pergerakannya adalah steady. Oleh itu, kerana apa? Kerana air ini akan distabilkan pergerakannya oleh air chamber. Jadi pengiraan kita telah lihat dalam contoh yang sebelum ini, sekiranya ada air chamber, so maknanya ataupun air vessel, pengiraan friction head kita perlu kira berdasarkan flow in pipe. Maknanya berdasarkan pengiraan kita di dalam fluid mekanik 1 yang dahulu. Oleh itu kita lihat macam mana untuk kita mengira, sedangkan dia ada 2 bahagian di sini. Okey, kita pergi kepada suction stroke. Suction stroke ni agak mudah kerana tidak ada air chamber. So jadi kita kata pada suction stroke, rumus dia adalah atmospheric pressure ditolakkan dengan suction, ditolakkan dengan acceleration dan ditolakkan dengan friction. So jadi yang ini saya rasa saya boleh laju sedikit kerana pengiraan dia hampir sama dengan soalan sebelum ini. So at start kita tahu omega T sama dengan kosong. Jadi kita kata friction pun sama dengan kosong. Acceleration kita boleh kira. Okay, so nilai cos menjadi 1. Okay, so kemudian kita dapat acceleration head adalah 1.932 meter. So kita boleh mengira total head, total absolute head at suction adalah 7.968 meter. Okay, then at end suction sama juga kita boleh mengira, kita masukkan atmospheric head, suction head, acceleration telah menjadi negatif dan friction masih lagi kosong. So kita dapat 11.832 dan di dalam mid stroke saya rasa awak pun boleh nampak rhythm dia, pertukaran dia. Kita kata acceleration adalah kosong dan kita perlu mengira nilai friction. Okay. Nilai friction yang kita perlu kira di dalam suction ialah nilai friction yang menggunakan rumus piston pump. So oleh itu rumus dia adalah seperti ini. Kerana tidak ada air vessel di dalam suction. Okay, sekiranya ada air vessel di dalam suction, saya rasa awak ingat di dalam nota berkenaan dengan piston pump saya cakap air vessel boleh diletakkan pada suction dan juga pada delivery. Cuma kebiasaannya orang akan letak pada delivery kerana dia akan menstabilkan kadar alir untuk delivery. So delivery lebih pentinglah, lebih utama sebenarnya. Okay, tetapi kalau anda kata dalam soalan diberi juga air vessel di dalam suction, so awak kena mengira dengan menggunakan rumus flow in pipe. So nanti kita akan tengok pengiraan pada delivery dan awak boleh gunakan contoh tersebut sekiranya diberi di dalam suction. So kita gunakan rumus ini, kita boleh dapat 0.07. Oleh itu kita boleh mengira head, absolute head pada suction at mid stroke ialah 9.823 meter. Okay, pengiraan ini saya harap awak dapat buat kerana ini satu pengiraan yang agak mudah. Dan kita pergi kepada discharge stroke. Okey, di dalam discharge stroke sebelum ini saya terangkan bahawa kita perlu menambahkan atmospheric pressure dengan delivery head, acceleration at delivery dan juga at frictional at delivery. Okey, tetapi oleh kerana kita ada air vessel membawa maksud bahawa, so ini kita punya piston. So kita sambung, ada air vessel dan barulah ia bergerak kepada
outlet tank. So air vessel di sini akan menyebabkan aliran di dalam pipe selepas air vessel menjadi steady. So steady maksudnya had laju akan kekal, tidak berubah dengan masa. Maksudnya tak kira lah piston ini dalam keadaan suction atau delivery, air di sini akan mengalir dengan had laju yang sama. Oleh itu, air akan mengalir sepanjang masa, membawa maksud friction akan berlaku sepanjang masa. Oleh itu, kita kena tambahkan lagi satu parameter di sini, ialah friction for steady flow. Maksudnya head of steady friction. Kerana head of steady friction ini sentiasa berlaku sepanjang masa. Tidak kira end, tidak kira mid dan tidak kira start stroke. Okay. Dan sebelum ini, jika tiada air chamber, kita beranggapan bahawa steady friction akan sama dengan kosong. Okay. Okey, sekarang ni kita kata kita nak mengira pada start stroke, okey, tetapi kita nak fokus dulu kepada pengiraan terhadap kadar alir selepas air vessel, air chamber. Okey, so first kita boleh mengira kadar alir dengan menggunakan rumus Q sama dengan AV, sama juga dengan ALN/60. So yang ini sama dengan rumus, dan yang ini adalah rumus yang saya telah ubah-ubah. So jadi maknanya bukanlah satu benda yang asing, awak boleh nampak. Nak cari A adalah pi d square over 4, kita ada L at NS di sini. So NS di sini bermaksud N adalah revolution per minute dan NS adalah revolution per second. So ini adalah RPM, rotation per minute, dan ini adalah RPS, rotation per second. Itu sahaja bezanya. Okay. So dan ini saya tukar, maknanya hubungan di antara RPS dengan omega adalah omega per 2 pi dan sebagainya. So yang ini maknanya saya ubah d square ni kepada ni A. So ni adalah L di sini, kita kata maksudnya panjang stroke panjang stroke piston adalah sama dengan 2 kali jejari rotational device crankshaft kat belakang tu. Okey, dan kita boleh last kali kita kata kita boleh simplify rumus ni menjadi Q sama dengan AR omega pi. Okey, yang ini cuma adalah kita kata tambah tolak ataupun arrangement of equation. Okey, so jadi saya harap awak tidak terkejut, yang ini adalah bayaran adalah nota yang sebagai nota untuk pertukaran unit atau sebagainya. So U pun saya dah beri, U sama dengan R omega pi dn over 60 dan banyak lagi. So kemudian kita kata kita fokus kepada untuk mencari steady friction. So rumus yang kita gunakan di dalam fluid mekanik 1 adalah yang ini. So F L over D V square over 2G. Oleh itu kita kata kita kena mencari apakah kadar alir untuk kita dapatkan had laju. So kadar alir sama juga Q sama dengan AV. So jadi kita ada dua tempat kita boleh mengira kadar alir. Pertama, kita boleh mengira kadar alir di dalam piston. So maknanya kadar alir untuk piston adalah A piston R omega over pi sama juga dengan cross section pipe didarabkan dengan had laju pipe. Oleh itu had laju pipe di sini sama dengan ini. Okay, so yang ni Q ni tadi saya dah terangkan dekat atas ni kita ada nilai ini. Okay. So V untuk pipe sama dengan A piston bahagikan dengan A pipe didarabkan dengan R omega dibahagikan dengan pi. So kemudian kita boleh masukkan di dalam equation untuk major loss seperti ini. So yang ini adalah daripada mana datangnya, sebenarnya adalah daripada nilai ini. Masukkan nilai V pipe di sini. So ini pengiraan ini kita kata bukanlah sesuatu yang awak kena ikut. Saya harap awak dapat faham. Awak boleh mengira satu-satu. Asalkan awak boleh mengira apakah had laju pada pipe yang keluar dengan cara first dapatkan kadar alir bahagikan dengan cross sectional area, awak boleh dapat nilai V. Cuma di dalam pengiraan ini saya nak wujudkan satu equation supaya kita boleh gunakan secara berulang
kali. Okay. Cuma kat sini kita kena modify sedikit equation ini. Kita perlu menggunakan L tolak L. Okay, kat sini. Yang ini sebab apa kita kena buat? Kita kena faham bahawa kita ada piston. Piston kita ada air chamber di sini dan barulah dia pergi kepada outlet tank. Oleh itu, air vessel di sini hanya akan steadykan velocity untuk pipe selepas air vessel. Maksudnya untuk pipe di sini tidak berlaku sebarang stabilization oleh air vessel. Oleh itu, jarak yang rumus kita adalah F L over D V square over 2G. Oleh itu nilai L di sini mestilah nilai L selepas air vessel. Jadi di dalam rumus ini saya tulis menjadi L tolak L, di mana L di sini adalah jarak keseluruhan dan jarak keseluruhan pipe, maknanya daripada piston kepada outlet, dan small l di sini ialah jarak piston ke air chamber. Maksudnya kita buang jarak yang tidak menghasilkan steady friction. Kerana jarak yang daripada piston ke air chamber akan dikira dengan menggunakan rumus yang lain. Okey, so kita boleh mengira at start stroke di sini. So kita boleh mengira atmospheric pressure 10.3, delivery head sama dengan 20. Oleh itu acceleration kita boleh mengira dengan rumus, saya rasa awak dah biasa, ni dah kali 3 kita mengira atau kali keempat. So at start, so maksudnya omega t sama dengan 0, kita boleh mengira acceleration head adalah 12.88. So kemudian kita boleh mengira frictional at delivery. So at start, so sin omega akan menjadi 0, so friction pun akan menjadi 0. Dan kita kena mengira air chamber friction pada keadaan steady. Oleh itu kita ada rumus ini. Rumus ini adalah rumus yang kita buat tadi. So kita boleh dapat steady friction adalah 0.47. So jadi kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat pada at start cycle for delivery kita ada 43.65 meter. Okay, so ini adalah untuk end stroke, end of discharge stroke. So kita ada atmospheric, delivery, acceleration, friction dan juga steady friction. So kita masukkan semua nilai. Okay, saya harap friction akan menjadi 0. Okay, dan kita mendapat 17.89. So steady di sini kita kata akan sentiasa ada dan nilai juga akan menjadi sama. Dan ini adalah pada mid discharge stroke, kita mengira delivery, so kita dapat 0.52. So kita boleh masukkan semua nilai, so kita ada 10.3, 20, acceleration menjadi 0. Ini adalah friction untuk delivery dan ini adalah steady friction, so kita mendapat total head sebagai 31.29. Okey, di sini pengiraannya lebih kepada memberi awak gambaran bagaimana untuk menyelesaikan keadaan yang mempunyai air vessel tetapi jauh sedikit daripada